Kebersihan merupakan asas kesihatan setiap individu. Saban tahun, statistik merekodkan peningkatan pembuangan sampah di negeri Selangor selain penularan wabak denggi dan penyakit kencing tikus. Menyedari fakta tersebut, Kerajaan Negeri Selangor pada tahun 2009 telah melancarkan program Zon Bersih di peringkat pihak berkuasa tempatan. Program ini bertujuan menjadikan Selangor sebagai sebuah negeri yang paling bersih berbanding negeri-negeri lain. Zon Bersih merupakan satu kawasan yang telah dikenal pasti dan dipilih berdasarkan tahap kebersihan yang tidak memuaskan untuk dinaik taraf sebagai kawasan bersih. Pada tahun 2012, MBSA telah memilih Seksyen 10 dan 11 untuk dijadikan zon bersih. Kemudian, pada tahun ini, Seksyen 2, 3, 4 dan 5 telah menjadi pilihan di mana pelancarannya dimulakan dengan bengkel Zon Bersih pada 22 Mei 2013 bertempat di Grand Dorset, Subang Jaya. Sebuah carta perbatuan telah disediakan oleh pihak MBSA. Pada bulan April hingga Mei 2013, MBSA telah melancarkan profil Zon Bersih berserta penjenamaan dan promosi. Manakala dari bulan Mei hingga Oktober, pelaksanaan aktiviti, audit dalaman serta penambahbaikan telah dijalankan. Lebih dari 80% sasaran kerja melalui carta perbatuan ini telah dapat dipenuhi. MBSA juga memastikan bahawa zon bersih adalah bebas kotoran serta jenayah. Kadar statistik jenayah telah merekodkan penurunan sebanyak 5.24% pada tahun 2012 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penganjuran Hari Zon Bersih mulai pertengahan hingga ke akhir tahun 2013 adalah bertujuan memudahkan komuniti atau pihak berkepentingan untuk berjumpa dengan pengurusan MBSA. Setiap seksyen dibahagikan kepada 11 kawasan atau parcel di mana seorang wakil komuniti dan pegawai kanan MBSA telah dilantik untuk melancarkan perhubungan semasa program berlangsung. Pada Hari Zon Bersih, pelbagai aktiviti telah diatur dan aktiviti wajib adalah kegiatan gotong royong di samping acara rasmi dan acara selingan. MBSA juga telah menandatangani perjanjian persefahaman dengan syarikat korporat dan pihak akademik dalam usaha mencapai objektif Zon Bersih.
Salah satu konsep utama di dalam pelaksanaan zon bersih adalah konsep kejiranan hijau yang memberi keutamaan kepada pelindungan dan penggunaan alam semula jadi, aplikasi teknologi hijau yang bertujuan memelihara alam sekitar, serta meningkatkan kesihatan awam, keselamatan dan kebajikan umum penduduk. MBSA telah berjaya memenuhi hampir kesemua 7 kriteria di dalam garis panduan perancangan kejiranan hijau melalui kerja berpasukan di antara kaki tangan, kontraktor, stakeholders dan perkongsian pintar bersama syarikat korporat. Yang pertama, ekologi dan alam sekitar. Elak pembangunan kawasan sensitif alam sekitar. Pemeliharaan Taman Lembah Bukit SUK Wetland di Seksyen 5 dengan flora dan fauna semula jadi. Pemeliharaan kolam tadahan di Seksyen 5. Taman awam dilengkapi dengan outdoor gym, laluan sikal, gelanggang futsal, wakaf dan alat permainan kanak-kanak di Seksyen 4. Akta 172 Seksyen 35A, Perintah Pelihara Pokok. Inventori pokok melalui sistem GIS di Seksyen 2, 3 dan 4. Program menanam pokok Shah Alam Trees for Life bersama pihak NGO di kawasan kolam tadahan Seksyen 5. Infill Development. Laluan sikal dan pejalan kaki di Seksyen 4 dan 5 serta keseluruhan pusat bandar Shah Alam. Maksimum kegunaan tanah. Teduhan di hadapan sekolah Seksyen 3 dan 4. Projek laman seni di Seksyen 2. Kedua, persekitaran hijau. Jaringan hijau. Insentif pengindahan lorong belakang kawasan perumahan kepada 2 pasal yang paling aktif mengambil bahagian di dalam Hari Zon Bersih. Persekitaran hijau, kebun komuniti di kawasan tanah lapang dan perumahan Seksyen 4 serta di perimeter sekolah. Yang ketiga, reka bentuk kejiranan hijau dan pengangkutan. Galakan gaya hidup berjalan kaki, berbasikal dan perkhidmatan awam. Laluan sikal dan pejalan kaki seluas 3 meter dan sepanjang 8 kilometer untuk fasa pertama di Seksyen 4. Penyediaan bas komuniti yang ditaja oleh syarikat korporat sebagai feeder ke pusat bandar. Yang keempat, ciri-ciri bangunan hijau. Struktur, bahan binaan dan sumber. Projek pengumpulan air hujan di tandas surau dan pusat kita semula. Menaik taraf bumbung hijau di tandas awam Bukit SUK Wetland. Kelima, pengurusan air, tenaga dan sisa pepejal. Aspek air, pengurusan sumber air larian, tempat letak kereta dengan penggunaan turapan telap air di Seksyen 2. Aspek tenaga, penggunaan lampu taman dengan kuasa tenaga solar. Aspek sisa pepejal, pembinaan sebuah pusat operasi memproses sampah kebun menjadi baja kompos melalui projek Perintis Hijau dengan kerjasama syarikat Nature Mill Malaysia Sendirian Berhad. Pendekatan 3R. Program Kita Semula Sisa Dapur bersama pihak Sekolah Rendah Seksyen 4. Program Recycle and Rewards bersama pihak swasta Closed Loop Sendirian Berhad dengan menggunakan kaedah curbside recycle dan pengasingan sampah dari sumber. Program baja kompos sisa kebun dan menghasilkan produk untuk jualan. Edaran tong kita semula kepada sekolah, surau dan gerai. Penyediaan pusat kita semula di Seksyen 2 dilengkapkan dengan sistem pengumpulan air hujan atau SPAH. Program Kita Semula Minyak Masak dengan kerjasama Chris Biofuel Sendirian Berhad, syarikat yang dilantik oleh Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air atau KETA. Hasil dari komitmen MBSA, KETA telah menyalurkan RM200,000 untuk promosi program ini. Yang keenam, komuniti hijau. Jalinan kerjasama di kalangan komuniti. Pembentukan gabungan ketua pasal komuniti dan ketua pasal jabatan di 11 kawasan Seksyen 2, 3 dan 4. Tajaan syarikat korporat untuk program Kita Semula dan bas komuniti.
penyediaan kawasan dan kemudahan untuk program dan aktiviti komuniti. Kemudahan untuk komuniti seperti pejabat Majlis Perwakilan Penduduk, Dewan Besar, Padang Awam dan Outdoor Gym. Nilai tambah kepada program LA21 dan People Centric. Menjalankan program kemasyarakatan, pendidikan serta keselamatan untuk kepentingan masyarakat setempat serta pengunjung. Dan terakhir, inovasi. Menyokong prinsip perancangan hijau. Menjadikan kawasan zon bersih Seksyen 2 sebagai daya tarikan pelancong dan meningkatkan kualiti kebersihan. Penjenamaan Bukit SUK Wetland di tengah-tengah Bandaraya Shah Alam. Transformasi kawasan kolam tandahan kepada pusat riadah dilengkapi dengan laluan sikal dan pejalan kaki serta wakaf. Memperkenalkan lagu zon bersih yang dipasang di lori kompaktor bagi menandakan lori sampah akan memulakan kutipan di kawasan tersebut. Sepanjang 2013, MBSA telah menggabungkan beberapa kriteria untuk menghasilkan amalan terbaik yang sedang dan akan dilaksanakan di kawasan zon bersih. Secara keseluruhannya, MBSA telah berjaya melaksanakan amalan terbaik berikut di semua kawasan zon bersih. MBSA telah merangka perancangan masa hadapan yang mampan terhadap program ini dan di antara pelan tersebut adalah pemanjangan trek basikal bagi menggalakkan gaya hidup sihat, meneruskan pertandingan zon mini bersih atau mini ZB, memperluaskan skop curbside recycle, menyediakan peluang pekerjaan kepada kaki tangan majlis yang komited dan akan bersara, meneruskan kerjasama dengan syarikat korporat dan pihak akademik bagi meningkatkan prestasi kebersihan, menjadikan kawasan zon bersih sebagai tarikan pelancong seperti di dalam projek Laman Seni di Seksyen 2. Harapannya saya, zon bersih ni pada tahun 2014 kita akan replicate ke 24 zon mengikut ahli majlis supaya Majlis Bandaraya Shah Alam menjadi bandaraya yang paling sustainable, paling lestari
ya, sejahtera, bersih, indah dan menjadi penanda aras kepada PBT-PBT lain di dalam negara kita. Dia menjadi unggul. Kejayaan menggondol anugerah utama Zon Bersih 2012 telah menyemarakkan semangat pihak MBSA untuk memberikan yang terbaik pada tahun ini. Jawatankuasa Zon Bersih MBSA yang dipengerusi Datuk Bandar telah bekerja keras sepanjang tahun dengan menjalankan promosi berkala serta kajian impak. Kesemua garis panduan yang ditetapkan telah dipatuhi serta plan tindakan diselaraskan secara cekap dalam memastikan matlamat Zon Bersih dapat dicapai.